Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ainul Jufri bin Fazli, memegang nombor kad matrik D2019-209-1016. Okey, hari ini saya akan membincangkan tentang tanaman hidroponik. Apakah itu tanaman hidroponik? Okey, tanaman hidroponik adalah tanaman yang tidak menggunakan tanah dan menggunakan air untuk pembesaran pokok dan pembesaran pokok. Jadi, tanaman hidroponik adalah menggunakan air yang dicampurkan baja atau dipanggil sebagai nutrien untuk pembesaran pokok dan penanaman pokok. Dari manakah perkataan hidroponik ini berasal? Okey, sebenarnya perkataan hidroponik ini berasal daripada perkataan Yunani yang dipanggil sebagai hydro dan ponik. Hydro yang bermaksud adalah air dan ponik yang bermaksud adalah bekerja. Dalam hidroponik ini juga mempunyai sistem-sistem yang berbeza. Terdapat beberapa sistem dalam hidroponik. Yang pertama, sistem rakit. Yang kedua, sistem sumbu. Yang ketiga, sistem nutrient film technique. Dan yang keempat adalah sistem deep water culture. Dan kesemua sistem ini mempunyai teknik ataupun kaedah yang berbeza. Okey, seterusnya kita lihat apakah kebaikan-kebaikan tanaman hidroponik ini. Okey, yang pertama, kebaikan tanaman hidroponik ini ialah tidak memerlukan tanah yang banyak. Yang kedua adalah tidak memerlukan kawasan ataupun tidak perlu memilih apa-apa kawasan kerana setiap kawasan boleh menggunakan tanaman hidroponik ini. Yang ketiga adalah tanaman hidroponik ini akan menghasilkan hasil yang sangat berkualiti dan tanaman hidroponik ini juga akan membuatkan pengeluaran tanaman yang sangat tinggi dan memberangsangkan. Okay, seterusnya adalah tidak memerlukan kawalan rumpai kerana tanaman hidroponik ini tidak ditanam di atas tanah. Jadi tidak memerlukan kawalan rumpai dan seterusnya akan meningkatkan kandungan nutrien yang tinggi kerana tanaman kita tidak perlu berkongsi apa-apa nutrien yang diperlukan dengan tanaman-tanaman lain seperti rumpai. Okey, dan yang last sekali, tidak memerlukan apa-apa peralatan dan juga tenaga kerja mahir yang tinggi. Jadi, kita telah mengetahui apakah kebaikan-kebaikan tanaman hidroponik. Okey, apabila ada kebaikan dia, sudah tentunya ada keburukan dia ataupun kelemahan dia. Kalau ada pro, mesti ada kontra dia. Okey, jadi apakah kelemahan-kelemahan tanaman hidroponik ini? Okey, yang pertama adalah kelemahan hidroponik ini memerlukan kos yang agak tinggi. Jadi tanaman hidroponik yang jika diusahakan secara komersial akan memerlukan kos-kos yang tinggi seperti peralatan, bahan-bahan dan juga peralatan elektrikal. Okey, seterusnya adalah tanaman hidroponik ini akan cepat mendapat penyakit jika air itu kotor. Okey, seperti mana yang diketahui bahawa tanaman hidroponik ini memerlukan air untuk menggunakan air nutrien sebagai fungsi utama. Jadi jika air dalam tanaman hidroponik ini tercemar, jadi penyakit yang disebabkan oleh air tersebut akan merembat kepada pokok. Jadi pokok akan senang mendapat penyakit. Okey, dan yang seterusnya adalah memerlukan kemahiran yang tinggi seperti membuat kandungan nutrien untuk tanaman ini dan juga menguji larutan pH dan juga pengawalan elektrikal kerana tanaman hidroponik secara komersial ini memerlukan tenaga kerja yang mahir dalam bidang-bidang ini. Okey, yang saya pilih untuk sistem hidroponik ini untuk kita bahaskan pada hari ini adalah sistem hidroponik sistem sumbu. Okey, sebelum kita lanjutkan lagi, marilah kita berkenalan dulu dengan sistem hidroponik sumbu. Apakah itu sistem hidroponik sumbu?
Okey, sistem hidroponik sumbu ini adalah sistem yang dipanggil hidroponik sumbu ataupun wik. Wik itu bermaksud sumbu lah. Okey. Jadi, sistem hidroponik ini adalah sistem hidroponik yang paling mudah dan paling ringkas. Jadi, siapa-siapa yang baru bermula ataupun hendak menceburi dalam bidang hidroponik ini, mereka boleh belajar dahulu dengan sistem hidroponik sumbu. Okey. Sistem hidroponik sumbu ini mudah dan cepat kerana ia tidak menggunakan apa-apa pump dan tidak menggunakan sebarang komponen bergerak. Jadi, untuk yang baru menceburi hidroponik, boleh memulakan dengan hidroponik sumbu. Terusnya, apakah komponen-komponen yang ada di dalam sistem hidroponik sumbu ini? Okey, sistem hidroponik sumbu ini mempunyai 3 komponen yang sangat penting, iaitu komponen utama dia. Okey, jadi apakah komponen tersebut? Okey, yang pertama adalah wik. Wik bermaksud sumbu. Wik adalah sumbu. Okey, yang kedua adalah tangki nutrien. Dan yang ketiga adalah net pot. Okey, jadi ini adalah satu replika yang saya buat sendiri yang menggunakan sistem hidroponik sumbu untuk saya tunjukkan, dan ini adalah hasil daripada saya buat sendiri, saya DIY sendiri. Okey, seperti mana yang saya terangkan tadi, di manakah itu net pot, tangki nutrien dan juga sumbu. Okey, mari kita tengok. Okey, ini dia boleh buang. Okey, jadi yang ini adalah tangki nutrien. Tangki nutrien kita boleh isikan air yang mengandungi nutrien, iaitu seperti baja. Baja adalah kandungan nutrien. Kita boleh isikan air di dalam ini untuk diserap oleh akar pokok. Okey. Jadi yang kedua, net pot. Ini adalah net pot. Bekas ini adalah net pot, di mana tempat untuk kita letakkan pokok tanaman kita dalam sistem hidroponik sumbu ini. Dan yang paling penting dalam sistem hidroponik sumbu ini adalah mestilah sumbu. Okey, jadi sumbu ini adalah kain. Kain dia berfungsi sebagai penyerapan nutrien di dalam tangki nutrien dan menghubungkan ke akar pokok. Terusnya saya akan terangkan bagaimana sistem sumbu ini berfungsi. Okey, yang pertama, tangki nutrien. Okey, tangki nutrien ini kita perlu isikan dengan air yang mengandungi nutrien, iaitu baja. Jadi, setelah diisikan dengan air yang mengandungi baja, sumbu dan juga net pot ini akan diletakkan bersama dengan pokok di dalam net pot ini. Jadi, fungsi sumbu yang di dalam itu adalah untuk menyerap air yang mengandungi nutrien ke dalam akar pokok. Jadi sumbu ini adalah berfungsi sebagai untuk menghubungkan di antara tangki nutrien, air nutrien dan juga akar pokok. Jadi sumbu ini dia menggunakan konsep seperti span sebagai penyerapan untuk dialihkan kepada akar pokok. Jadi sumbu ini akan sentiasa basah dan sentiasa lembap. Jadi bila dia sentiasa lembap dan basah, akar pokok akan mendapat nutrien yang mencukupi daripada hubungan di antara air nutrien dan juga sumbu ini. Jadi dalam konsep ini dapat mengelakkan daripada lebihan air dan juga kekurangan air ataupun nutrien. Kita boleh mendapatkan nutrien yang mencukupi sebab sumbu ini adalah sebagai penghubung di antara akar pokok dan juga air kandungan nutrien ini. Jadi kebiasaannya nutrien yang digunakan dalam sistem sumbu ini adalah nutrien yang biasa digunakan dalam sistem-sistem lain. Nutrien yang biasa digunakan adalah AB-mix. Terusnya kita akan mengenal pasti pokok jenis ataupun jenis tanaman yang manakah yang sesuai untuk tanaman sistem hidroponik sumbu ini. Okey.
Jenis-jenis tanaman yang sesuai dalam sistem hidroponik sumbu ini adalah seperti kangkung, sawi pakcoy, ketumbar dan banyak lagi. Okey, secara rumusannya tanaman hidroponik ini sangat sesuai untuk sesiapa yang ingin memulakan penanaman dan yang tiada kawasan ataupun tanah yang baik untuk penanaman. Jadi, sesiapa ingin memulakan penanaman pokok ataupun sayuran boleh menggunakan tanaman sistem hidroponik sumbu kerana ia sangat sesuai untuk pemula dan juga untuk sesiapa yang ingin belajar dahulu berkaitan dengan tanaman sayuran ini. Jadi itu sahaja daripada saya tentang hidroponik sumbu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.